A'udzubillahi Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wal 'aqibatul muttaqin wala udwana 'alal zalimin. Wassalatu wassalamu rasulihil amin wa ala alihi washabihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ya aziz ya jabbar ya mutakabbir, la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma salli ala Muhammad. Syukur ya. Siapa yang dah mula tegur tabah, yang mula-mula sekali tegur tabah, Cik Arman ya. Cik Arman, terima kasih. Nombor 2 Lenny, Kamisa. Nombor 3 Azab, Azman Aida Zurin, Cik Akmal Musa, Mardiana, Siti Kusal, Abdul Rahim Abdul Latif ya, Nani Triana, Jordan JK ni dah lama tak ada ni, Siti Aziza, Rina Mak Isa ya. Ini laju ni Sabri Das ya. Ni antara yang awal ya. Terima kasih banyak-banyak. Tu Abah dah tak dapat bersama 3-4 hari sebab teknikal, demam dan sebagainya. Zurina tadi sebut, Aida, terima kasih. Like dan share guys, like dan share. Haji Abdul Rahim Singapura pun dah masuk, terima kasih Ji. Nur Nilam Sari, lama tak nampak ni ya. Syah Ismail, Coach Amy dah masuk, dan dah setengah subuh katanya. Wong Jowo dah masuk, Noraida Manap, Norizan Sulaiman Singapura, Zainab Hassan, Nurhana Isnin dah masuk, Mat Zainuddin Syahdan, subhanallah ya. So 130 orang dah masuk, dan yang share 58, share kepada 30 geng ataupun 10 geng. Syuhada Zaidan, Cik Badul Lamin, Munma Isma, Zaril, Cik Puan Aminah ya, Cik Akmal Musa, okey, Sabri dah sebut, Zari dah sebut, Coach Amy sudah, Arfaizal Agus, Azman Abu Bakar, Mamian, Isnur Haji Rocky, Jordan JK ni lama tak nampak ni, Emma Idi, Jebon dah share dah katanya. Mun Maisma dah ada, Abdul Rahim, Abu Rahim, terima kasih, alhamdulillah. Ina Zalina, Jalani, Cik Nun Abu Bakar, Mun Maisma dah ada dah. Imah Sanusi, Hanina Ani. Like dan share guys, like dan share. 110 dah share, terima kasih. Nur Azwa ya, Asrani, Siti Afsakula, Zahra Makno, Zainab Hassan dah sebut ya. Allahumma. Siti Mariam, Cik Embun ya. Pesh Adam Story pun dah ada, terima kasih. Syamboli, Allah, sihat, syukur. Suhaida Zaidan, alhamdulillah, tak pada almost back to normal. Aminah Muhammad, Marina Rina, Erna, Ramini Hussein, Alifah Nasiran, Siti Ajar, Nita Azman ya. Nana Maya, terima kasih banyak-banyak. 137 share, make it 200 guys, cepat-cepat. Wafa Nurul ya, hari ni 5 hari bulan Julai ya. Sharifah Zahara, Nurida Abdul Rani, Siti Afsakula dah sebut, Kasum Idris, Ramini Hussein, Nurlinda Ma'ari, Peter Tan dah ada. Good morning to you Peter. Jebon ada, Rosyafira Muhammad, Allah Akbar ya. Jordan Dekan ada, Wan Nur Afifah, Lini Khairuddin, Nur Azwa Asrani, Sani Burger, pun dah lama tak nampak Sani Burger ya. Samsiati, Syarul Anwar, 162 share, sikit lagi. Ains Yusof, Suhali Hamid ya, Mumtaz, Ramini Hussein, Muhammad Azlan, Leni Nadira dah sebut, Salwati Uti ya, Said Imran, good morning to you. Cik Wan ya. Okey, so kita nak sambung ke tips untuk motivasikan diri bahagian ke-12. Dah lama kita tunda ni, dah 4-5 hari ya. Mun Maisma, Ramini dah sebut, Syarifah ada, Bidadari Khairi, wow, good morning. Asria Baharudin Izzat, baru 160, make it 200 cepat-cepat. Ali Haji Abu Bakar, Borhan Muhammad Jani, Jannatul Nisa, Allahumma selamat, terima kasih. Liza Zainal, Hasmawati, Ramini Hussein dah, Mardiana ya, Zainab Hassan, Allahumma selamat, dah sedekah subuh dah, dia kata. Nurmah Basar, terima kasih. Ahmad Dahan, Waalaikumsalam. Juliana Aniza, Sania Mustafa, Jamalia Suami. Hari ni Tok Abah seronok nak jumpa dengan sahabat daripada Yunisa, Universiti Islam Sultan Syarif Ali Brunei Darussalam ya, jam 10 nanti insya-Allah ya. Cik Tuan Adam ya.
Alam Ahmad, nak mesyuarat benda penting. Burhan, Fatimah Abdul Wahab, Siti Absakula, Nur Mabasa dah sebut, Abdul Rahim. 186 share, sikit lagi. Nur Aimah, Azman, dah lama kita tak bersama. Takeshi Kasilkani Shero, Zurina Mat Isa ada. Sekarang musim influenza A pula. Artinya Tok Abang mungkin terkena lah minggu lepas ya. Azmil Hafiz, Ahmad Dahan, Mainas Jali, Dr. Narimah pun dah ada, terima kasih ya. Hafizah Basri, Dr. Narimah dah pas kat ramai sahabat dia dan keluarga dia. Asma As, Muhammad Zulkarnain Kamun ya. Abdul Rahim Abdul Latif, share dah. Share dah kata Haji Rahim, terima kasih. Anissa Azrina Adam, 197 share, sikit lagi. Asma Soim, Aiman Wahid, Aida Joy, Hasliza Hasnan, Raimah Kamsul, Safia Osman, 199 shares. I think we can proceed lah ya. Dah insyaAllah ya, dapat 200. Khalijah Sairan, Zainab Hassan, Abdul Rahman, Rashidah Samsudin, Norizan, BL Layau River, Adam Adnan, Asni dan yang lainnya. Wong Jowo pun dah masuk. Okey, baik. So kita ada 168 orang dalam kelas. Tahniah, 203 dah share. So Tok Abah, seperti yang dijanjikan, kita proceed. Kita sekarang bercakap selepas terkendala 3-4 hari. Semalam pun Tok Abah tunggu setengah jam nak buat, tak boleh. Rupanya ada masalah teknikal. Ni Tok Abah kena tumpang dengan admin lain untuk buat FB Live. Kalau tidak pun juga tak dapat buat ya. Sebabnya kita lewat 5 minit hari ni. Kita mesti nak sambung. Bagaimana nak sentiasa bermotivasi. Why is it so important? Because when you are happy and motivated, you can give your best. Bila kita bermotivasi, kita ceria, kita bahagia, kita sentiasa positif, kita mampu, mudah-mudahan untuk memberikan yang terbaik, untuk jadi aset kepada diri, tak menyusahkan orang, kepada keluarga, kepada masyarakat, kepada majikan kalau kita bekerja ya, kepada masyarakat setempat ya. Malahan anda dan Tok Abang mudah-mudahan dapat berpotensi menjadi aset kepada dunia kalau kita bermotivasi positif dan sentiasa kata orang moving forward. Sebab orang yang berjaya beruntung, Tok Abang dah sebut ribu-ribu kali, orang yang hari ini lebih baik daripada semalam. Okey, kita last time Tok Abang punya catatan, kita berhenti kat nombor 29, iaitu mulakan secara kecil-kecilan, step by step, make it one step at a time, because according to the Kung Fu perjalanan yang beribu batu dimulakan dengan langkah pertama. Jadi kita kalau jadi baby pun lahir kena belajar meniarap dulu. Sebelum merangkak, meniarap dahulu, baru merangkak, akhirnya berdiri, akhirnya bertatih-tatih, dan selepas jatuh bangun minimum 1000 kali bolehlah berjalan dengan stabil. Ini step by step. Bukan macam anak monyet ya. Anak monyet selepas hari kedua, ketiga, keempat dia dah mula berjalan, merangkak, dah mula memanjat. Hari keempat, kelima ya. Sampai pernah Tok Abah terfikir, kenapa tak anak orang tak macam anak monyet ataupun anak beruk ya. Selepas minggu pertama je dah boleh berjalan ya. Kan bahagia ya, mak ayah. Tapi Allah tidak buat begitu. Sebab kita ada minda, ada feeling, ada emotion, ada iman, ada intelek yang makhluk lain tak ada. Maka kita Allah asuh secara perlahan-lahan, step by step. Sebab kita ciptaan Allah yang terbaik. We are God's best creation. Therefore kita dijadikan untuk kata tu membangunkan diri langkah demi langkah. Jadi kita nak bermotivasi bersamalah ya. Kita mulakan secara kecil-kecilan ya, step by step, dan kita moving forward, kita akan sentiasa bermotivasi. Itu sebenarnya Tok Abah selalu doa ya, sejak 35-40 tahun yang lepas. Wahai Allah, jadikan esok baik sikit daripada hari ini ya. Jadikan aku sebab orang lain berubah, jadikan aku sebab orang lain selesai masalah, jadikan aku sebab orang lain positif, orang lain nampak ada harapan. Kan Tok Abah selalu sebut, dan sebut-sebut pagi ni pun nak ulang balik. Kita akan ada motivasi, akan ada semangat bila kita ada something to do, someone to love, something to look forward. Kita ada sesuatu untuk kita lakukan, ada orang yang kita sayangi, dan ada sesuatu yang kita boleh harapkan. Kita ada pengharapan, ada something to look forward.
Sebenarnya semua orang kena buat matlamat. Dan Tok Abah selalu sebut ya, jangan pergi kerja ke, pergi kampus, pergi sekolah ke tanpa membuat sebanyak mungkin matlamat atau objektif. Sebab setiap matlamat yang kita bentuk setiap pagi ya, setiap hari akan menyebabkan kita dapat pahala percuma, pahala niat yang baik-baik. Aku pergi kerja nak cari rezeki yang halal, dapat pahala, dapat semangat, dapat inspirasi, dapat tenaga, dapat petunjuk. Aku nak sentiasa positif, aku nak bagi salam, nak senyum kat semua orang, aku nak doakan semua orang, aku nak buat yang terbaik, aku nak jadikan hari ini lebih baik dari semalam, aku nak buang ampunkan semua buang semua dosa, aku nak sembuhkan semua penyakit, aku nak jadikan hari ini lebih baik dari semalam, aku nak mendoakan dan membantu customer, aku nak bermaaf-maafan sebelum balik kerja, aku nak what? So Tok Abah pasang 10-15 niat tiap-tiap hari sebelum pergi kerja. Why? Untuk dapat kekuatan, semangat, motivasi. Sebab setiap niat yang kita pasang dapat pahala, dapat idea, dapat inspirasi, dapat tenaga, dapat kata orang tu kaedah untuk mencapai matlamat. Allah bertindak seperti sangkaan. So bila niat kita buat dengan niat yang positif, setiap niat itu adalah sangkaan. Dan kita akan dapat all the benefits from Allah. Wow, kan cantik. Itu kemarin dululah. 3-4 hari lepas. Ya, hari ni kita sambung ya. Tips nombor 30. Tips nombor 30 hari ni. Tapi sebelum tu, seperti biasalah kita punya program hari ni dibawakan oleh webinar pada 18 hari bulan 7, iaitu jom menjadi orang yang berintegriti ya, untuk kelangsungan organisasi ya. So jom kita jadi orang yang berintegriti. Programnya 18 hari bulan 7, walau sempena bulan integriti bulan Jun, tapi kita tangguhkan sebab ramai orang yang minta ditangguhkan agar mereka dapat buat persediaan, memenuhi keperluan teknikal dan birokrasi dan sebagainya ya, untuk dapat sama-sama attend ya. Dan ramai yang mendaftar, syukur ya. So Tok Abah excited menunggu kita punya janji temu pada 18 Julai 10 pagi sampai 1 tengah hari. Alhamdulillah ya. So remember ya. So dan orang bertanya, alah integriti ni yang untung company, syarikat, jabatan, kementerian aku, majikan aku buat tak ada. Nah, bila kita berintegriti ya, kita akan jadi manusia yang lebih bermanfaat, jadi aset. Bila kita berintegriti, Allah sayang kat kita. Bila kita berintegriti, bos, majikan sayang kat kita. Bila kita berintegriti, kawan-kawan sekerja sayang, hormat, respect kita. Customer respect, hormat, sayang kita. Kesannya rezeki berkat. Kesannya ya, kita bahagia, kita seronok. Kesannya teamwork di tempat kerja hebat. Kesannya kalau bos nak cari calon, nak naikkan pangkat, nak jadikan pemimpin, siapa? Orang yang ada integriti. Inna khaira man istajaltal qawiyul amin. Ya, sesungguhnya orang yang layak kau berikan tanggungjawab untuk ialah jadi pemimpin ke, jadi pekerja ke ya, ialah orang yang qawi, ada kekuatan, ada kepositifan, ada aset ya. Qawi mean gagah, mentally, physically, psychologically, spiritually. Qawiyul amin, amin itu amanah, integrity. Jadi siapa kata alah integrity ni untuk company je, untuk majikan, aku tak ada. Jangan cakap begitu. Kami tak kenal diri. Integriti ialah untuk semua orang. Integriti satu kewajiban, bukan satu pilihan. Dan negara kita dicabar oleh isu integriti. Ya, syukurlah Ahad malam kemarin dulu Tok Abah sempat dengan keluarga menonton Mat Kilau ya, satu perjuangan ya. So subhanallah ya. Tok Abah memang terkesima, seronok. Tok Abah dalam satu panggung tu, Tok Abah seorang pakai setanjak saja pakai setanjak ya, nak naikkan semangat balik. Daripada start aja sampai ke akhir, kita jantung kita berdegup ya, emosi kita dirangsang, diuja ya. Tok Abah dapat keinsafan lah. Ramai orang kat panggung menangis ya, ramai yang menangis, ramai yang terpegun, ramai yang terkesima, ramai yang teruja, ramai yang insaf, ramai yang berazam. Ada orang muda kata, aku nak belajar silat, aku nak dekatkan diri dengan agama ya, aku nak patah balik supaya Allah sayang ke aku. So itu dia punya impact ya, luar biasa. Aku nak lebih setia,
aku nak lebih bersatu, aku tak nak dengki kat siapa-siapa, ya. Malu aku diperlekeh oleh penjajah, oleh orang putih. Orang putih kata Allah menghina. That was very good, ya. The script was well done. So Tok Abang rasa sangat bagus, ya. Dan ramai orang, walaupun kata Tok Abang ingat kata komentar daripada Afrin Shauqi, filem itu tidaklah sempurna tapi sangat luar biasa, sangat baik. Yang tak sempurna, not perfect, mana ada yang perfect, tapi sangat bagus, sangat banyak pengajaran. Tapi yang penting impaknya kepada penonton. Dan Tok Abang berdoa agar pelakon pun akan terkesan. Pelakon yang melakukan semuanya, baik Datuk Haji Hadi Putra ke, Patah Amin ke, Johan Syahri ke, Beto ke, semua terangsang, ya. Datuk Jalil Hassan, ya, terangsang untuk berubah, ya, Galak, ramailah, ya, orang-orang hebat, ya, semua orang hebat yang kita kenal, ya, Ali Suryati, semua yang terlibat, ya, Zarina AF, ya, semua yang berlakon. Tok Abang doakan mereka semua terkesan secara positif, bukan saja penonton, malah pelakon juga terkesan. Gitu, ya. So mudah-mudahan, ya. Balik pada ingat janji temu kita pada 18 Julai, jom jadi orang berintegriti. Gitu, ya. Sambung. Tip nombor 13 ialah kalau kita kena bergerak langkah demi langkah. So tip nombor 30 ialah berkaitan jadikan setiap kejayaan kecil sebagai pendorong untuk capai kejayaan yang lebih besar. All the small successes, every day is a success, ya. Kalau kita dapat melakukan pembaikan diri, itu sebabnya doa yang Nabi SAW ajar untuk kita selepas habis kerja, ya, untuk mereka yang bekerja ialah, ya, macam mana, ya Allah, aku serahkan kerjaku dan jiwa ragaku kepada Engkau, aku bertawakal, ya. Macam mana bunyinya Tok Abang lupa, ya. Dia punya matan dalam bahasa Arabnya, tapi dalam bahasa Melayunya ialah, ya Allah, aku serahkan segala kerjaku dan jiwa ragaku kepada Engkau, aku bertawakal, ya. So mudah-mudahan, ya, itu tanda kita serahkan sekali pada Allah, untuk dapat kehebatan, untuk dapat kata tu redanya. Wa ufawwidu amri ila Allah, innallaha basirun bil ibad, ya. Wow, ni Ghafir ayat 44. Aku serahkan segala urusanku kepada Engkau, wahai Allah, dan sesungguhnya Allah Maha melihat akan hamba-Nya. Wa ufawwidu amri ila Allah, aku serahkan segala urusanku kepada Allah, ya. Sesungguhnya Allah Maha melihat akan hamba-Nya. Jadi mudah-mudahan kita akan lebih kata tu bertakwa, ya. Kita akan lebih yakin bahawa you do your best and let God, ya. You propose your best, Allah will dispose also the best. Mudah-mudahan, ya. Gitu, ya. Okey. So, dan setiap apa yang kita capai itu kita kena bersyukur. Kalau yang kecil-kecil pun kita tak bersyukur, macam mana kita nak bersedia mendapat yang besar-besar? Jadi apapun benda-benda kecil yang kita dapat ini, kita kena banyak bersyukur, supaya bila Allah berikan benda yang besar ke yang besar, kita akan bersedia. Ini kalau yang kecil-kecil pun tak pandai bersyukur, and we expect to get the bigger one, jangan harap. Samalah macam yang Tok Abang selalu pesan, ya, pada mereka yang bekerja. Apa kata dia? Aku ni bukan minat sangat kerja kat tempat sekarang ni. Ini temporary je, nak cari pengalaman aja, saja-saja je. Dapat kerja baik aku caw. Sebenarnya aku sambil-sambil je. Tok Abang kata salah. Kalau walaupun anda nak jadikan kerja pertama ni sebagai batu loncatan untuk dapat kerja yang lebih baik, while you are doing this job, do your best. Kalau sementara dapat kerja yang ada ni, awak tak buat dengan betul-betul dan mengharapkan Allah nak bagi kerja yang lebih baik di luar sana, jangan harap. Jangan harap. Yang dalam tangan pun awak tak jaga, ya, sibuk nak tengok yang akan datang, Allah tak buat begitu. Allah tak akan appreciate begitu, sebab awak tak bersyukur dengan yang ada. Bila kita bersyukur, la in syakartum la azidannakum. Dengan kerja yang ada, walaupun you tak minat sangat, walaupun gaji tak besar sangat mana, tapi itu yang dulu yang sampai ke awak, buat yang terbaik. Buat yang terbaik, ya. Kita bersyukur, buat yang terbaik, doakan company, doakan kawan sekerja, doakan bos, doakan pelanggan, buat yang terbaik.
Bila dalam kerja yang ada you buat yang terbaik, kalau bos tak appreciate pun, tapi Allah appreciate, Allah akan gantikan ya orang-orang yang boleh appreciate you di luar sana. Sebenarnya orang yang buat kerja yang terbaik, walau apa pun situasi dia buat yang terbaik, apa jadi? Allah hantar headhunters untuk cari dia, untuk diberikan satu jawatan, satu anugerah, satu rezeki yang lebih hebat. Sebab semasa ada di tempat lama, awak berikan yang terbaik. Sampai walaupun you tak dapat pengiktirafan yang sewajarnya, Allah cari orang lain yang boleh iktiraf anda, appreciate anda. Wow, cantik kan? Itu sebabnya orang yang hebat ni, ya, mereka akan jadi headhunter. Dia akan di headhunt, ya. Allah akan pilih, ya, Allah akan hantar cari orang ini untuk diberikan ganjaran yang sewajarnya. Jangan takut. Tapi kalau di tempat kerja yang ada, awak alah komsi-komsa lebih kurang aja, aku kan nak sangat kerja ni sementara je ni, mark time aja, dapat yang lebih baik aku cabut. So di tempat kerja yang ada, awak buat sambil lewa, mengharapkan lebih baik kat luar sana, it doesn't work that way. You tak akan dapat kerja yang lebih baik. Sebab dalam rezeki yang ada pun awak tak jaga dengan sempurna, tak bersyukur, macam mana Allah nak bagi yang lain? Barang siapa yang bersyukur dengan apa yang ada, Allah akan berikan lebih baik, tambah lagi. Barang siapa yang bersyukur, Allah bagi sebab untuk terus bersyukur sampai kiamat. Itu prinsip yang Tok Abah pegang dan Tok Abah ajar pada semua orang. Gitu ya. So jadikan kejayaan yang ada awak bersyukur, ya, bergembira dan berredha dan keep on improving, ya, untuk bersedia menerima kejayaan yang lebih besar, step by step, ya. Alright, tip nombor 30, ya, untuk sentiasa bermotivasi. Tip nombor 31, sebab kita dah 2-3 hari tak dapat bersama, so tak apa nak bagi tip lagi ekstra lah, ya. So ingat yang selalu kita sebut, yang selalu kita dipesan oleh para asatizah, nak cemerlang di dunia kena ada ilmu, nak cemerlang di akhirat kena ada ilmu, nak cemerlang dunia dan akhirat kena ada ilmu. Therefore, untuk sentiasa bermotivasi, keep on improving and keep on achieving success, berterusan cari ilmu, ya. Dan last Sunday Tok Abah bagi tip selama 10 minit lah kepada graduan-graduan dalam keluarga Tok Abah yang bergraduasi semasa PKP. Ada 6 orang, ya, yang lulus, yang dah ada convocation, ada yang dah bekerja, ada yang sedang cari pekerjaan, ya. Tapi kita raikan mereka dalam satu majlis, ya. Kita raikan majlis untuk menerima ahli baru, iaitu orang yang anak-anak saudara, cucu saudara yang berumah tangga. Kita memperkenalkan pasangan masing-masing, menerima mereka, ya. Lepas tu kita raikan graduan, ya. Kita raikan warga-warga tua, ya. Kita raikan, ya, bakat-bakat anak-anak, cucu-cucu yang ada, menunjukkan bakat masing-masing. Seronok sangat, ya, kita punya gathering, ya, Mama Nur family. Kita buat di Dewan di Shah Alam. Seronok sangat, ya. Daripada pukul 9.30 pagi sampai 1.30 tengah hari. Subhanallah, bahagia, ya. Dapat jumpa, dapat mendoakan, dapat menerima berita, dapat juga sampaikan jemputan untuk walimah yang akan datang bulan Julai, ada bulan Solas, ada, ya, ada program, ya, ya, wedding lah, ya. So seronok sangat, ya. So itu pun satu cara lah, ya, untuk kita berterusan. So ingat, untuk sentiasa bermotivasi, perbaiki diri. Dan itu yang Tok Abah pesan pada graduan-graduan baru. Bila awak dapat diploma, dapat ijazah, semua dapat ijazah, ya, dapat ijazah, ini bukannya tanda awak dah pandai, bukan tanda awak dah habis belajar. Awak baru dibukanya minda hati dan you punya semangat untuk terus belajar sampai meninggal dunia. Mudah-mudahan, bak kata salah seorang mantan Naib Chancellor Universiti Melaya, dia kata apa? Biarlah awak masuk universiti ibarat seekor keldai dan keluar universiti sebagai seekor kuda. Kita bayangkan kuda tu lebih baik daripada keldai lah, ya. Tapi ini semua ciptaan Allah, semua baik, ya. Tapi ini sebagai tamsil, metafora, yang bukan artinya keldai tak bagus, ya. Tapi keldai itu kan slow, taklah laju, degil macam bagal, degil macam keldai, ya. Kuda ni lebih pantas, lebih cepat, lebih cergas,
ya, lebih mudah dilatih ya berbanding keldai. Gitulah ya. Janganlah masuk sebagai kuda, keluar pun sebagai kuda. No change. Yang paling teruk, masuk universiti sebagai kuda, keluar sebagai keldai. Makin teruk selepas 3-4 tahun punya latihan, makin teruk, makin dapat ilmu, makin merudum dia punya ego dia punya semangat dia punya perangai tak eloknya mula dibentuk. Itu pun berlaku ya, ada berlaku masa kat program matrikulasi terbaik disiplin. Sebab ada supervision, ada pemantauan ya dan sebagainya. Bila masuk kampus tak ada pemantauan yang strict, awak mula tak disiplin, ponteng kelas, mula so called enjoy lah whatever ya, sampai lupa diri, lupa keluarga, lupa tanggungjawab. Ramai ya, tak awak perasan lah dulu sebagai seorang pelajar, sebagai seorang pengajar, sebagai seorang profesor di universiti, tak awak ada perhati ya. Ada, tapi majoriti orang yang insaf, memang bertambah baik asbab pendidikan. Ingat, tak awak selalu pesan ribu-ribu kali dah, orang beradab tanda berilmu, malangnya ramai orang berilmu masih biadab. So salah satu ciri orang yang bergraduasi ialah dia bertambah ilmu, therefore bertambah adab, sopan santun, humble, courteous, positif, bermotivasi, asbab sudah dapat suntikan ilmu dan keluar universiti dengan satu azam baru, aku akan terus cari ilmu sampai mati. Kalau Tok Abah yang umur 71 ya, masih cari ilmu, masih excited, masih seronok ya, masih terus berubah, ini kan pula anda yang baru berumur 20-an ya, 21, 22, 23, 24, teruskan belajar, jangan berhenti. Sebab orang yang berjaya, orang yang beruntung, orang yang hari ini lebih baik daripada semalam. Dan untuk berubah bertambah baik, kena ada suntikan ilmu, informasi, tips ya, petua untuk terus maju ke depan. Alright? Okey. Itu tips nombor 31. Jangan lupa, atau Abah kena flu ya, 5-6 hari lepas pun bila kita kenakan kondisi plus, Masya Allah ya, bersemangat, bertenaga, dah habis semua simptom, baik batuk, sakitnya seselema, sakit tulang ya, sakit otot, sakit sana, lemah, semua tu dengan izin Allah terhapus. Sebab dibantu inilah. Of course kita pun positif, berdoa ya, makan dengan betul ya, dan buat sedikit-sedikit exercise. Tapi ini membantu subhanallah, sebab ada kondisi plus, ada kondisi militaris yang banyak mengandungi antioksida, dan juga ada vitamin C yang membantu pemulihan imuniti kita, dan juga menenangkan fikiran. Sebab bila hati bersih dengan solat taubat, batu dapat pula ketenangan fikiran, ini akan jadi terapi, jadi ubat yang sangat hebat pada semua penyakit kita. Ya, sebabnya semua penyakit, semua masalah, semua isu disettlekan, dapat dibantu dengan bertaubat. Solat, taubat, istighfar, minta maaf, maafkan orang. Wow. Tahniah untuk mereka yang semalam berpuasa sunat di 10 hari pertama Zulhijjah. Zulhijjah, bulan haji ya. Ramai dah pergi Mekah ya. Ini dah hujung-hujung ni, orang yang nak pergi, the last batches nak pergi menunaikan fardu haji. Diberitakan sekitar 1 juta orang akan dapat menunaikan haji. Biasanya 3 juta. Tapi tahun ni pun ada yang mengatakan mungkin berita-berita kata haji akbar ya. Sebab hari wukuf pada hari Jumaat, tetapi nampak gaya mungkin hari Sabtu kot. Ikut kita punya kita punya perkiraan ya. Tapi tengoklah kita ikut ya, hari wukuf di Saudi, kita akan ikut sama. Mudah-mudahan kita semua berpuasa pada hari 10 hari pertama ni Zulhijjah ni, kita berpuasa, buat amalan, jaga solat, jaga zikir, jaga sedekah, jaga Quran dan sebagainya. Mudah-mudahan maksimumkan kita punya kebaikan. So tahniah untuk mereka yang berpuasa semalam, hari ni, esok, lusa ya. Tahniah yang banyak bersedekah, yang banyak berselawat, banyak baca Quran, banyak buat amal. Tahniah ya. Terus buat yang terbaik sebagai bekalan ya. Mudah-mudahan ya. Okey, Allahumma selamat. So jom kita sambung lagi sikit. Sebab tu awal pun kena pergi pejabat awal, sebab nak ada mesyuarat dengan sahabat kita Tuan Adam daripada universiti
Islam Sultan Syarif Ali, Brunei Darussalam. Seronok ya, membicarakan mungkin program bersama yang kita dapat bantu-bantu, tapi program yang berterkait dengan bagaimana nak mencuplik kehebatan Al-Quran untuk memajukan, untuk dapat apa nama kata tu, membangunkan ICT, membangunkan teknologi, membangunkan apa nama kata tu, pembangunan insan, pembangunan modal insan di seluruh dunia lah. Dan kita akan bekerjasama, kalau ditakdirkan Allah ada rezeki, dengan UNISA, Universiti Islam Sultan Syarif Ali, ya, insya-Allah. Ini niat kita, niat yang baik, mudah-mudahan Allah permudahkan ya. Tapi semuanya Allah yang tahu ya. Wa makaru wa makarallah wallahul khairul makirin. Kita merancang, Allah pun merancang, perancangan Allah yang terbaik. Okey, baik. So tip nombor 32, kita hari ini sampai 33 kot. Fokus kepada kebaikan atau faedah dan bukan kepada masalah dan cabaran. Ini pun tak apa dah sebut selalu ya. Fokus kepada kebaikan, kebaikan akan datang. Fokus kepada masalah, masalah akan berat. Itu sebabnya tahu pesan pada semua orang, when you are working, if you want to see your senior, your boss or your higher up lah ya, jangan datang dengan masalah, orang akan menyampah ke awak. Ini namanya dalam bahasa psikologi the mum effect. Mum, M-U-M ya. Kalau kita diam, orang tak ada masalah dengan kita. Tapi kalau kita bawa berita yang tak elok, bawa masalah. Jumpa bos je, bawa masalah. Katalah tuan bos orang pekerja, jumpa bos, kita ada problem lah bos. Pergi je jumpa bos, kita ada problem. Akhirnya bos kata, ni Fadilah Kamsah ni memang problem punya orang. Jumpa aku mesti masalah aja. Jadi the bringer of bad news is being hated by the boss. Itu kesan psikologi. Tapi kalau kita memang ada masalah sebagai pekerja, kita jumpa bos. Bos, saya nak jumpa bos, nak minta nasihat, ada masalah sikit. Tetapi bila kita datang pada bos dengan masalah yang dihadapi oleh kita ataupun syarikat ataupun jabatan, tetapi kita juga, dan saya pun telah berbincang dengan sahabat-sahabat, so kami untuk masalah yang kita hadapi ni bos, kami telah cadangkan 3 solusi dan minta tolong bos bagi kami nasihat manakah solusi yang dapat kami gunakan. So when you go to your boss, bring a problem, please bring also some suggested solutions. Bos akan appreciate, sebab bos banyak masalah sendiri. Masalah dia dengan bosnya, masalah dengan keluarga, masalah dengan macam-macam yang kita tak faham. Dan awak pula sibuk datang membawa masalah baru ya. So bos akan pening kepala, akhirnya fed up ke awak yang membawa masalah. Tetapi kalau awak datang dah bawa masalah dan bawa cadangan solusi, bos akan appreciate. Dan dia dengan pengalaman dan pendedahan, dia kata okey, ikut pendapat saya, pengalaman saya lepas, so kaedah cadangan nombor 3 ni yang terbaik, yang paling relevan, yang paling cost effective. Nampak? Jadi of course mungkin cadangan kita tu bos tolak semua, tetapi sekurang-kurangnya kita dah bawa cadangan yang mungkin mencetuskan idea baru dalam kepala bos. Sebab you dah bagi cadangan, it is much easier to find alternative to suggested solution than starting from zero. Kalau start daripada zero lagi payah. Ni dah ada dia punya asas untuk kita berfikir ataupun mencari alternatif gitu. Itu psikologi dalam organisasi. Don't go to your boss with a problem per se, but go with a problem but with suggested solution, dan bos akan appreciate. Dan pula juga kata kami telah bermesyuarat dengan 3-4 orang yang bos respect. Disebut nama mereka, saya telah bincang dengan Fadilah Kamsah, dengan Bedul, dengan Pak Husin ya, Pak Husin, Pak Rahman ni kami dah bincang. So kami berpendapat gini. Bos kata, oh Husin aku respect, Rahman aku respect, Fadilah Kamsah aku respect. So orang-orang yang bos respect kita gunakan sebagai kita punya reference points dan kita punya referral, maka bos akan appreciate usaha kita ya. Itu cara kita nak memotivasikan diri ya. Fokus pada kebaikan, fokus pada faedah, fokus pada solusi, maka banyak perkara baik akan berlaku ya. Ingat, Allah bertindak seperti sangkaan hambanya. Jangan fokus pada masalah saja, fokus pada solusi ya. Maka Allah akan bukakan hati kita, minda kita dengan ilham untuk selesaikan masalah ya. Ingat, jangan lupa kita ada temu janji pada 18 Julai ya. Jom jadi orang yang berintegriti, dan orang berintegriti akan
disayangi oleh kawan sekerja, oleh bos, oleh Allah sayang. Dan of course, the ultimate test untuk orang berintegriti ialah bila anda seorang berintegriti, mak ayah akan bersyukur pada Allah sebab ada anak yang macam awak, yang berintegriti, yang jujur, yang disayangi oleh bos, disayangi oleh kawan sekerja, disayangi oleh pelanggan. Dan yang paling penting juga, Tok Abah punya kajian dan kajian-kajian, ya, berpuluh tahun punya kajian, anak-anak tak berapa dengar cakap mak ayah, berbanding anak-anak akan lebih ikut tindak tanduk, perangai dan prestasi mak ayah. Jadi mak ayah yang penuh integriti di tempat kerja, walaupun anak tak nampak, tapi impaknya anak-anak akan jadi berintegriti, disiplin kat sekolah rendah, kat sekolah menengah, kat tadika pun, kat universiti. Tapi kalau mak bapak ponteng-ponteng, tidak berintegriti, tak berdisiplin, bawa gaji balik ke rumah tak berapa berkat sebab tak ada integriti, takut-takut anak kita pun dah sejak tadika bermasalah, sekolah rendah bermasalah, sekolah menengah, kat universiti, apatah lagi. Ini semua ada dia punya kaitan tau. Jangan kata tak ada kemengena lah, tak kena anak punya prestasi berkaitan dengan abang bapak, mak bapak prestasi kat tempat kerja. Mana ada logiknya? Hidup ini banyak pakai magic, bukan pakai logik saja. Sebab banyak yang magical dalam hidup yang kita tak nampak. Ya, Allah is full of magic sebenarnya, ya, penuh keajaiban. Hidup ini pun keajaiban. Ya, ini kan pula segala yang berlaku, ya. Baik, so adik-adik, anak-anak, ya, fokus kepada kebaikan. Dan of course tip nombor 33 pagi ni, bagaimana nak sentiasa bermotivasi. Oleh kerana the truism, kata-kata mutiara, kamu akan ikut siapa kawan-kawan kamu. Kalau kamu berkawan dengan orang-orang positif, bermotivasi, apa jadi kat kamu? Kamu akan jadi orang bermotivasi. Kamu berkawan dengan orang-orang yang negatif, yang toksik, awak pun akan jadi toksik, akan dapat tularan, akan dapat kesan toxicity. Berkawan dengan orang positif, kita akan jadi positif. Kamu akan ikut amalan dan agama kawan-kawanmu. Maksud kurang lebih, ya, saranan Rasulullah SAW, ya, mafhumnya. Jadi kita yang berkawan dengan orang positif, orang jadi positif. Berkawan dengan orang yang bermotivasi, kita pun bermotivasi. Berkawan dengan orang-orang berjaya, kita pun dapat aura kejayaan. Berkawan dengan orang yang cinta Allah, kita pun akan begitu. Mudah-mudahan. So berkawan dengan orang-orang positif, ya. Dan ikut satu kajian yang Tok Abah rujuk, sifat kita, perangai kita, prestasi kita akan ikut adalah purata kepada 5 sifat 5 orang yang kita paling rapat. You are the average of 5 people you spend the most time. Siapakah 5 orang kawan kita yang kita sentiasa bersama? Jadi perangai kita akan ikut purata, average of the 5 people. Ini kajian psikologi organisasi, bidang Tok Abah lah, ya. Berkawan dengan orang-orang yang rajin. Semua yang kita 5-6 orang ni rajin, dan kita sentiasa bersama mereka, kita pun akan ikut jadi rajin, ya. Kita nak berkawan dengan orang yang berdisiplin, ada sistem, ada disiplin, ada apa nama kata tu, rutin yang positif, ya. Contohnya, ya, semua kawan kita ada positif, kita pun akan terikut. Kawan-kawan kita semua puasa Isnin Khamis, lama kita pun terikut. Kawan-kawan kita sentiasa baca Quran, tiap-tiap hari dia akan compare, dia akan bincang berapa banyak mereka baca, apa tadabbur dan sebagainya, maka kita pun akan masuk golongannya. Juga affinity kepada Quran, sayang, cinta pada Quran. Kamu akan ikut perangai 5 orang yang kamu paling rapat, ya, yang banyak buat gunakan masa bersama mereka. You are the product, the average of 5 people whom you spend the most time in your life. Ini ikut kajian psikologi, ya. So Nabi mengesahkan ini benar. Kamu akan ikut amalan dan juga pribadi kawan-kawan kamu. Ya, itu yang kadang-kadang kita terlepas pandang. So syukur, ya, syukur Tok Abah dapat bersama anda dengan pada ini. Ingat, beritahu anak-anak saudara, beritahu kawan. Sebab ramai yang ikut Tok Abah ni orang yang dah pencen, dah bersara. So tak apa, beritahu anak saudara, cucu saudara, adik-beradik, anak, ya, ipar dua, jiran-jiran, kawan, WhatsApp group kita untuk jangan lupa join webinar Tok Abah pada 18 hari bulan Julai.
ya, menjadi orang yang berintegriti. Dan ramai orang mempersoalkan isu integriti orang-orang Malaysia waktu ini. Ya Allah, ya, be careful guys, jom keep on improving, ya. So please join me on the 18th of July. Dah ramai orang yang mendaftar, so minta izin kat bos akan izinkan insyaAllah. Dan bos send your staff to our program webinar pada 18 Julai, ya. Jom jadi orang berintegriti untuk membantu kelangsungan organisasi. But untuk orang berintegriti, anda untung, anda akan dapat keberkatan, anda akan disayangi bos, disayangi kawan, disayangi oleh semua orang, disayangi Allah. Dan yang paling penting juga, bila kita berintegriti, awaklah jadi pelapis ataupun pakar pemimpin. Dan nak naik pangkat, awaklah. Nak dapat bonus ekstra, awaklah. Nak jadi pemuka dalam organisasi, andalah. Dan mudah-mudahan anak-anak anda akan berbangga ada mak ayah yang berintegriti. Ya, mak ayah awak bersyukur dan sejuk perut mereka sebab ada anak-anak yang berintegriti, ya. Dan anak cucu kita amat bersyukur ada keluarga yang berintegriti yang boleh diteladani. Gitu. Dan bila anda berintegriti, impaknya bukan 7 keturunan, impaknya sepanjang zaman sampai kiamat. Luar biasa, ya. Okey, tu dia yang Tok Abang nak kongsikan pagi ni. Jangan lama-lama lah, ya. You pun macam-macam kerja nak buat, ya. So Tok Abang cakap, oh, happy birthday to you guys, happy anniversary, selamat pengantin baru yang nikah hari Jumaat, Sabtu, Ahad. Tok Abang tak dapat bersama semalam, ya. Selamat pengantin baru, bahagia terjannah, ya. Semangat menjalankan selamat menjalankan tugas, buat apa pun terbaik, jadi aset kepada keluarga dan terusnya kepada dunia. Terus bermotivasi, sebab hidup ini terlampau singkat untuk tidak bermotivasi. When you are motivated and happy, you can give your best. So all the best, ya. Dan follow up lah dengan apa yang kita boleh lakukannya. Mudah-mudahan kalau ada peluang kita dapat sambung esok, ya. Kalau ada peluang lah, ya. Ila liqa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.